Baik, pernyataan Malaysia ini memperlihatkan peranan negara dan usaha yang komited untuk membela nasib rakyat Palestin dan menjadi penyumbang kepada penyelesaian konflik yang berlarutan berdekad lamanya. Dan untuk memahami dengan lebih terperinci berkenaan peranan Malaysia dalam sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 19 hingga 26 Februari nanti, kita bersama dengan Dr. Aminur Rashid Yatiban yang merupakan pensyarah Universiti Utara Malaysia. Selamat tengah hari, Doktor, apa khabar? Selamat siang Syazwani, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Doktor, melihat kepada kenyataan ini, pertama sekali mungkin Doktor boleh kongsikan reaksi melihat kepada pernyataan Malaysia dalam sesi pendengaran awam ini. Okey, terima kasih Syazwani. Dalam hal penglibatan Malaysia ini, saya secara peribadi sangat bersyukur dengan penglibatan Malaysia dalam sesi pendengaran di ICJ pada kali ini yang menunjukkan komitmen dan konsistensi Malaysia di dalam usaha memperjuangkan nasib Palestin dan dalam konteks ini ia adalah suatu usaha berterusan. Ini bagi tujuan jangka panjang bagi memastikan Palestin dibela dan diberikan keadilan yang sewajarnya kepada mereka. Jadi penglibatan Malaysia dalam hal ini saya kira sangat signifikan dan pada keadaan sekarang menghadapi kezaliman rejim haram Israel ini, apa jua inisiatif yang diambil ke arah menghentikan kezaliman mereka dan sekaligus memberikan pembelaan kepada Palestin sepatutnya disokong dan didukung insya-Allah. Ya, Doktor, bagaimana juga ingin kita memahami peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia dalam hal ini, kerana kita tahu juga sebelum ini Malaysia telah pun menyertai prosiding bertulis dengan mengemukakan kenyataan kepada ICJ pada 23 Julai lalu. Jadi apa peranan yang lebih besar melihat kepada perkara ini? Okey, dalam hal ini Syazwani, bila Malaysia terlibat pada kali ini berdasarkan kepada laporan yang diberikan, sebanyak 52 buah negara akan terlibat dalam sesi pendengaran awam ini. Jadi Malaysia akan berperanan dalam dua bentuk yang akan terlibat dalam pendengaran awam ini. Satu dengan penglibatan peguam-peguam dari Malaysia yang mulai semalam telah dikongsikan bagaimana peguam-peguam daripada Malaysia yang diketuai oleh Datuk Zainul Rijal Abu Bakar telah membentangkan pengujahan-pengujahan yang sewajarnya agar diambil tindakan segera ke arah menamatkan pencabulan dan juga kezaliman yang dilakukan oleh rejim haram Israel kepada penduduk Palestin, termasuk ini bukan sahaja menumpukan kepada Gaza tetapi juga di Baitul Maqdis, di kawasan Tebing Barat dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Dan yang keduanya, Malaysia juga akan terlibat dalam pendengaran awam ini dengan pernyataan lisan yang akan disampaikan oleh wakil daripada Malaysia, iaitu yang berhormat Menteri Luar sendiri, dijadualkan pada 22 Februari nanti. Jadi perkara-perkara ini adalah dalam bentuk penegasan, walaupun telah dikemukakan kenyataan bertulis, bila membabitkan 52 buah negara ini dan Malaysia ada bersama dengannya, saya kira ia merupakan suatu kenyataan dan dokongan yang kalau boleh dibawa dalam bentuk sebulat suara daripada ke semua 52 buah negara ini, maka ia akan memberikan suatu impak yang lebih besar dari segi tekanan politik dan juga usaha pembelaan kepada negara Palestin daripada terus dizalimi, diserang, dibom dan dimusnahkan oleh rejim haram Israel. Ya, Doktor, dalam kita bercakap berkenaan dengan impak yang lebih besar itu, apa kemungkinan jangkaan yang boleh kita ramalkan berlaku menerusi penegasan yang akan dilakukan oleh Malaysia dalam pernyataan lisan oleh negara kita sendiri dan juga 52 negara yang lain? Okey, dalam hal ini Syazwani, kita perlu melihat bagaimana bila suara ini dapat disatukan, maka tekanan politik antarabangsa akan dapat lebih dipadukan daripada kesemua negara yang berkenaan, dan sekiranya kesemua negara yang berkenaan membawa satu suara, suatu penegasan termasuk Malaysia, maka kita akan melihat
suatu gelombang yang lebih besar memberikan tekanan politik kepada rejim haram Israel, begitu juga dengan negara-negara yang berpihak kepada Israel. Jadi kita mudah-mudahan ya, dengan penegasan ini dan kebersamaan semua pihak dalam hal ini, negara-negara yang mungkin bersikap neutral ataupun berpihak kepada Israel akan mula merasa terpencil dengan pendirian yang dilakukan oleh mereka, maka suara yang lebih besar lagi dominan daripada kalangan masyarakat antarabangsa akan memberikan tekanan yang lebih kepada rejim haram Israel. Walaupun kita sedia maklum bahawa advisory opinion ini, pendapat nasihat ini, dia tidak mengikat, ya, tidak mengikat untuk impose hukuman ke atas Israel. Namun begitu, saya melihat ia berperanan dalam konteks memberikan tekanan politik yang lebih besar, insyaAllah. Ya, Doktor, akhir sekali, apa mungkin harapan Doktor melihat kepada pelibatan Malaysia dalam sesi ini? Okey, dalam hal ini, penglibatan Malaysia bila telah diberikan ruang dan dalam pendegaran awam ini, ada dua perkara yang saya suka untuk memberikan pandangan dan mudah-mudahan wakil daripada Malaysia, kerajaan Malaysia boleh untuk memberikan penegasan dalam membincangkan tentang kezaliman, perlu menghentikan pencabulan dan sebagainya. Yang pertama adalah kedudukan dan juga penegasan kepada implikasi kepada negara-negara yang ada dalam PBB termasuk PBB sendiri. Ya. Dalam hal ini saya kira perlu untuk ditegaskan bagaimana pendirian Malaysia untuk tidak mengiktiraf rejim haram Israel ini, maka semua negara yang memberikan dukungan kepada perjuangan pembebasan Palestin ini perlu menghentikan hubungan diplomatik serta-merta dengan rejim haram Israel. Kedua, ya, walaupun ini adalah kes yang lain berbanding dengan tuduhan ataupun dakwaan genosid pembunuhan beramai-ramai oleh rejim haram Israel sebagaimana yang dibawa oleh Afrika Selatan, saya sangat berharap agar wakil daripada Malaysia juga boleh memberikan penekanan sebagaimana yang dinyatakan oleh wakil daripada Palestin, ya, tentang perlu tindakan serta-merta. Sebab pendengaran awam ini dijangkakan keputusannya adalah mungkin memakan masa, hatta ada yang menyebut sehingga ke akhir tahun ini. Menunggu akhir tahun ini, saya kira kita perlu untuk suatu penegasan dan mengajak mereka semua yang terlibat di dalam pendengaran ini untuk menyatakan secara tegas tindakan segera perlu dilakukan dan genosid pembunuhan beramai-ramai perlu dihentikan serta-merta.